Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebagai selaku ketua bank bekas pengurus bank, top banker, kini dengan pembentangan akta ini, sebenarnya jumlah hutang dan liability kerajaan persekutuan seperti yang difahami oleh Yang Berhormat Menteri sendiri akan mencecah 1.3 trilion ringgit. Dengan kata lain, setiap anak Malaysia terpaksa menanggung hampir 40,000 ringgit hutang kerajaan. Adakah kementerian mempunyai satu roadmap supaya dalam tempoh jangka masa pertengahan ataupun panjang, bukan sahaja hutang ini tidak akan terus menggunung, sebaliknya kita ada program dan rancangan untuk mengurangkan hutang negara secara berskala, supaya kejadian seperti tahun lepas apabila Fitch Rating telah pun downgrade credit rating negara kita dalam tempoh 17 tahun, pertama kali credit rating kita di downgrade, tidak akan berulang lagi. Saya mengharap kerajaan memberikan satu jawapan supaya masa depan anak-anak kita tidak tergadai atas hutang yang semakin menjadi beban yang cukup berat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tun Loh Intan. Ya benar, sehingga akhir Ogos 2021 paras hutang statutory ini naik sampai 59.2% KDNK, menghampiri 60% KDNK. Selepas kalau kita mengambil kira anggaran pinjaman nak membiayai keperluan perbelanjaan pembangunan dan juga KWC ini, ia akan melebihi had statutory 60% pada bulan ini sebenarnya, pada akhir bulan ini, Oktober 2021. Untuk tahun 2021, tadi Yang Berhormat Kuang Pasu ada menyebut juga, dia mengatakan sekitar 15%, tapi dia pada tahun ini, DSC ataupun Debt Service Coverage Ratio berjumlah 39 bilion ataupun 18%. Jadi untuk tahun 2022, tahun depan, dijangka Debt Service Coverage Ratio ini, dengan izin, dianggarkan mencecah 43.1 bilion ringgit. Yang seperti disebut sekali lagi oleh beberapa yang berhormat di sini, setiap RM1 hasil 18 sen kena bayar hutang interest, bukan hutang prinsipal. Jadi kita ada diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam rancangan Malaysia ke-12 supaya defisit kita diturunkan pada tahun 2025 kepada lebih kurang 3 hingga 3.5%. Inilah our midterm plan dalam 5 tahun ini. Kerana disebut oleh Kuala Selangor tadi juga, kita tidak boleh tiba-tiba shut the engine down lah. Kita kena slowly and gradually meet back our target of 3 to 3.5. Ini melalui medium term fiscal framework dan juga dengan akta dalam bahasa Inggeris Fiscal Responsibility Act, akta ketanggungjawaban. Ya. Celahan Menteri. Boleh izin sedikit berkenaan dengan jawapan Yang Berhormat tentang keberkesanan perbelanjaan duit kerajaan. Mengikut laporan Ketua Audit Negara, di mana saya bagi contoh rancangan Malaysia ke-11, banyak projek sebenarnya projek yang telah pun dilengkapkan hanya 46%, tetapi duit telah habis 94%. Saya bagi contoh seperti di Perak telah diperuntukkan 8.63 bilion ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-11. Okay? Money spent, project not completed. Dan sebenarnya ini merupakan masalah yang berulang kali telah pun berlaku. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan due diligence internal audit dijalankan secara berskala, memastikan duit itu memang kena pada tempatnya, tidak ada kedisian, tidak ada pembaziran dan efektif berkesan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tun Loh Intan. Saya dalam ucapan bacaan kedua tadi memang mengakui kita ada perlu menerima teguran dan ada cadangan-cadangan untuk penambahbaikan. Kerana kita agak transparan dalam laporan laksana mingguan kita, melihat tadi pun ada Yang Berhormat quote dalam laporan laksana mengenai setengah dana-dana. Jadi sini agensi laksana dan juga agensi-agensi kementerian akan membuat pemantauan, tetapi yang pentingnya ialah bukan sahaja penyaluran tetapi the outcome ataupun keberhasilan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Tun Loh Intan. Inilah objektif kita sebenarnya. 45 bilion ringgit ini akan dipantau dengan lebih baik dan juga dengan ada memorandum persefahaman ini, ada pantauan dari kedua-dua pihak secara terperinci mengenai penyaluran 45 bilion ringgit ini, Yang Berhormat Tun Loh Intan. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Isu di depan mata kita ini akta levy keuntungan kelebihan. Tapi perkara pokoknya, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah sebenarnya keuntungan luar biasa khususnya daripada ekonomi di bawah tanah
Saya beri contoh. Akibat daripada penyeludupan, negara kita hilang hasil sekurang-kurangnya 6 bilion ringgit. Adakah kerajaan Aktah ini akan merangkumi aktiviti tersebut supaya keuntungan luar biasa daripada aktiviti seperti penyeludupan ini tidak terlepas daripada bayar cukai? Kita sekarang ini, we tax the legal business, lawful business. Tapi bagaimana dengan underground business yang sebenarnya mengaut keuntungan luar biasa dan tidak bayar sedikit pun cukai yang kini amat perlu untuk membayar hutang negara yang semakin menggunung. Terima kasih. Terima kasih.